Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Berjumpa kita kembali dalam sesi bual bicara bersama Dato' Edio Sedi yang mana dia akan berkongsi kajian fenomena semasa melalui kaedah penomoran dinamik. Assalamualaikum Dato', apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Ya, hari ini tajuk kita uh, mengenai potensi kekayaan melalui energi emas. Potensi kekayaan Ya, melalui energi emas. Jadi melalui perspektif penomoran dinamik, bagaimana ia berkaitan energi emas dengan kekayaan tu? Adakah kita kena beli emas banyak-banyak ke macam mana tu? okey, Boleh baiklah. Dato' Bagus soalan tu. terangkan? Jadi mengenai tentang energi emas ni, sebenarnya dalam metafizik, ianya bukanlah tentang emas fizikal. Emas fizikal tu bolehlah. Maknanya kalau kita dapat membeli dan menyimpan emas fizikal tu ataupun kita membeli secara online dan simpan dalam akaun kita tu boleh juga. Tapi yang penting sekali adalah kita di sini sebagai metafizik adalah tentang menjana energi emas tu, ya. Jadi maknanya energi emas yang kita wawarkan ini adalah tak semestinya kita kena membeli emas. Kita cuma ada berkaitan dengan energi gelombang frekuensi emas tu sendiri. Oh, eh, dalam metafizik, maknanya macam radio lah, dia ada frekuensi dia. Jadi dalam penomoran dinamik ni, apakah nombor atau frekuensi energi emas Okey, tu Dato'? sebenarnya tentang emas ni ada beberapa penomboran dan ada beberapa elemen yang berkaitan lah, ya. Kita nak terang pun agak panjang sinilah, ya. Cuma kita nak beritahu kat sini dalam perkiraan fenomena seperti tarikh lahir, seperti tarikh kemerdekaan negara dan sebagainya. Dalam itu ada tentang pola-pola mengenai emas tu sendiri, ya. Jadi kita Ya. tengok adanya kiraan, contohnya kiraan tentang elemen. Emas ni di bawah elemen besi dan juga ada pola dia tersendirilah. Mhm. Jadi adakah potensi tarikh kemerdekaan negara kita ni berkaitan dengan emas, sebab dulu kala tanah Melayu ini dia panggil Semenanjung Emas. Okey, betul. Kalau kita lihatkan kepada apa ni sejarah, ya, sejarah negara kita ni, tentunya kita tahu emas ni banyak di Raub, Pahang dan juga tentunya terkenal dengan di Johor, eh. Johor ni di mana, di Gemas, di Gunung Ledang, kan. Itu memang tempat yang banyak emas lah, ya. Ah, Dan juga di Mersing lah yang ya, terbaru ni. Mesing sampai ke Lubuk Mandi, Terengganu sana tu, eh. Hmm. Cuma dalam tarikh kemerdekaan Malaysia ini, kita dapati sebenarnya tidak ada pola emas. Jadi, kita boleh andaikan bahawa emas ini dia macam tersembunyi semenjak kemerdekaan. Oh, maknanya kalau tak, oleh kerana tak ada potensi, dia tersembunyi. Maknanya kalau dibongkarkan, mungkin separuh daripada Semenanjung ni ada emas. Macam itu ke Betul. Dato'? Sebab tu kita dengar cerita je lah. Semasa uh, penjajahan ataupun pendudukan Jepun memerintah di negara Malaysia ni, ada seorang apa ni general tentera, apa nama, Harimau Malaya, apa, Eh, General Ya- Suzuki, apa benda tu? Yamashita. Yamashita. Ada Hmm. banyak emas, kan, tersimpan Ya. sana, tersimpan sini. Tapi apabila kita merdeka, mana emas tu pula, eh? Kita cuba Hmm. korek sana, korek sini. Adalah jumpa emas-emas, itu memang ada Hmm. lah. Tapi emas yang benar-benar banyak, yang Yamashita, yang katanya dekat pulau besar sebenarnya, macam tak ada lah. Kan? Hmm. Jadi sebenarnya tarikh lahir kemerdekaan ataupun tarikh kemerdekaan negara tu yang mungkin kita boleh bongkarkan bagaimana caranya untuk kita um,
dapat mengeluarkanlah emas yang begitu Itu banyak dan emas besar lagi ya. fizikal. Okey, bagaimana pula dengan energi emas ni? Maknanya kita tak ada fizikal emas, tapi kita ada energi emas untuk menjana kekayaan. Okey. Sebenarnya untuk kita menjana kekayaan, yalah kekayaan ni tentang duit lah. Mhm. Tapi duit ni dikenali sebagai duit fiat, dia bersandarkan kepada nilai emas juga. Yalah contohnya apa ni, mata wang dulu kan pakai emas kan atau pakai dinar, dirham lah kan. Tapi dia tukar Mhm. kepada wang kertas sekarang ni, dipanggil wang fiat lah. Jadi sekarang Ya. ni maksudnya kita gunakan wang Mhm. kertas, tetapi dari cara dasarnya dari segi energinya adalah datang daripada emas. Jadi Okey. maknanya kita berurusan hari-hari beli goreng pisang, beli burger pakai duit kertas kan. Tapi Betul? sebenarnya di sebalik tu kita menggunakan energi emas sebenarnya. Kita tak gunakan emas secara fizikal tapi kita menggunakan energi emas. Jadi sebab tu kita Okey. cuba sekarang ni untuk menaikkan energi emas itu. Mhm. Dipanggil menjana energi emas lah. Baik, okey. Boleh sekarang kita dah boleh nampak slide yang Datuk share ni. Boleh ceritakan sedikit sedikit tentang slide ni Datuk sebelum kita menutup sesi kita pada hari ini? Okey, ini satu berita yang terbaru lah tidak berapa lama baru ni. Ada satu berita tentang Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Katanya ada firma Singapura ada joint venture untuk JV lah, joint venture untuk melombong emas. Mhm. Katanya emas ni dilombong di Tenggaro. Ya. Tenggaro ni dekat Mersing kan? Ya, dalam daerah Mersing. Tempat kita Ah, melombong dulu Datuk. Masa ah, kita buat aktiviti itulah 8. dia. Tengok kita kan Hmm. tahun Hmm. berapa tu? 2013, 14 kita buat kat situ kan? Ya, kita Kita melombong emas dekat Mersing. kita main-main mendulang Ah. emas. Tapi Mhm. sekarang ni tengok Hmm. 2021 Sultan Johor dah mula nak buka lombong Aha. emas di dekat kawasan tu. Ya, walaupun tak di tempat kita melombong tu maknanya dalam daerah yang Yalah. samalah. Mana Hmm. tahu daripada Hmm. Tenggarong naik ke Mersing, naik ke Mungkin, Gunung ya. Ledang dan sebagainya. Hmm. Tapi kalau ikutkan yang diketahui, memang syarikat Sultan Johor ni ada melombong di dekat Mesir tu namanya Batu 21. Dia ada satu lombong emas di situ dah berjalan Oh, lebih pada 35 tahun. Memang dah ada yelah lah. saya ni orang Pahang tak tahu tentang Johor-Johor ni. Tapi fenomena kita dengan Sultan Johor kan Datuk kan. Ingat tak Datuk dulu Ha. kita pernah buat energi doa beberapa kali di Muar. Yelah sampai saya ni digelar orang Johor pula. Sebab asyik-asyik di Muar kan. Tapi Selepas kita beberapa sebenarnya kali doa tu, Sultan Johor terus isytiharkan Muar itu sebagai bandar diraja. ya betul betul. Saya ingat lagi tahun 2010 Hmm. masa tu. Kita Hmm. kita masa tu kita dah buat daripada 2010 2011 itu kita dah buat dah program-program dekat Muar kan. Tiba-tiba tak Hmm. silap saya 2012 nah Hmm. Bandar Muar Hmm. dikenali sebagai bandar diraja negeri Hmm. Johor lah ya. Betul. Dah beberapa kali sesi kita berdoa, dia pun ada pada masa kita doa kat sebelah istana dia dekat masjid tu. Yalah kalau ikut kan kalau kita ingat dulu masa kita Hmm. tengah berdoa tu tiba-tiba Hmm. helikopter dia Ya turun. betul. Macam dia bawa kekayaan lah. Ah, yalah. Ah, jadi berbalik kepada energi emas yang ada pada dalam negara Malaysia, terutama sekali di negeri Johor lah sebab sekarang ni Sultan Johor akan membuat melombong di sana. Jadi tentunya dia melibatkan proses-proses fizikal untuk korek lah kan. Tapi sebenarnya kita dulu dah buat energi emas ni. Memanglah kita nampak mendulang tu macam fizikal, macam tak ada apa. Tapi sebenarnya kita mengorek energi tu. Energi emas tu sendiri sebenarnya. Kita Ya. menarik energi emas tu.
Bila dia buat lombong di situ, maknanya orang-orang kawasan di situ nanti mendapat energi emas ya Datuk? Yalah tentunya dari segi fizikalnya apabila melombong emas tu telah naik, kemungkinan besar kedai-kedai emas mungkin Pokong ke Habib Jewel ke buka kedai emas dekat Tenggaro. Tak tahu pula kan. Dan salah satu energi emasnya kawasan situ nanti ekonomi akan bertambah lah, maknanya dengan adanya apa kawasan Ah. lombong semualah. Betul-betul. Jadi maknanya kalau kita lihat, ialah Sultan Johor akan Hmm. membuat pelombongan secara fizikal. Tetapi kita ni dah buat secara Hmm. energi. Jadi kita taklah melombong secara Hmm. fizikal, tapi kita melombongnya menggunakan energi. Sebab, ialah apabila kita melombong secara energi, kita tak dapat yang fizikal. Tetapi secara Ya. metafizikalnya, dia membawa pada erti kekayaan. Yang mana Hmm. bila kita berurus niaga tu adalah aura emas tu sendiri. Yang kita nak tu adalah kita mempunyai aura emas yang membolehkan kita berjual beli, berurusan niaga, malahan berkejaya jugalah untuk mendapatkan kekayaan daripada situlah. Ya, salah satu kaedah yang kita gunakan dulu, kita ada buat, dia panggilkan kad energi emas. Salah satu untuk apa kata energi emas tu untuk memanggil kekayaan. Betul-betul. Kalau Hmm. ikutkan lah ya. Memang kita Hmm. ada buat kad tu. Tapi disebabkan sekarang ni harga emas pun dah naik melambung. Jadi mungkin kita nak tengok balik lah kos dia nak buat lah. Tapi sebenarnya kita buat emas ni secara InsyaAllah. fizikal, kita taklah ambil 1 kilo punya emas buat kad. Tak ada kan. Kita ambil 1 gram je lah. Sebab kita nak macam menaikkan ataupun menjana energi emas daripada kad itu sendiri. Sebenarnya kalau kita menjana emas, energi emas ni, ikutkan ceritanya, ialah kita ni berkiblatkan Kaabah kan. Kaabah kat Mekah tu. Kaabah kat Betul. Mekah tu pintu Kaabah pun daripada emas tu. Dekat saya rasa dekat 280 kilo punya berat dia tu. Wow. Jadi di situlah kita nak ambil energi emas tu sendiri. Sebab sebenarnya emas ni pun ada Ya. disebut dalam Al-Quran kan. Adalah beberapa surah Hmm. tentang emas dan sebagainya lah. Jadi kita nak mengambil energi daripada situ. Ya, sebab lelaki mungkin tak boleh pakai emas, nak pakai energi emas, lelaki tak boleh pakai emas kalau ikut agama kita kan. Boleh je kita pakai, kita beli emas banyak-banyak boleh. Lepas tu kita bagilah kat Kita beli. isteri kita. Cuma kita tak boleh pakai je lah. Yelah. Dengan kaedah yang kita buat adalah kita buat kad emas, jadi boleh simpan dalam dompet untuk buat satu energi kat situ kan. Okay. Adakah masa depan kita akan buat lagi kad energi emas ni Datuk? Dengan PKP sekarang ni tak tahulah kita nak buat macam mana, tapi kita akan buat, insya-Allah kita akan buat, di mana apabila kita turun ke Seri Mesing, pantai Seri Mesing nanti, kita akan tengok bukan saja masa kita nak mendulang emas tu, kita akan dapat juga lombong emas satu hari nanti. Wow, insya-Allah. Okey Datuk, terima kasih atas perkongsian kita pada sesi kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di sesi lain untuk ilmu-ilmu baru lagi dan untuk kita mengenali fenomena-fenomena semasa melalui kaedah metafizik untuk kebaikan diri kita dan untuk kebaikan semua. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.